Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam kelas sains secara PDPR. Pembelajaran kita hari ini bertajuk kandungan tanah. Jadi murid-murid, kita perhatikan dulu objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah murid boleh mengenal pasti kandungan tanah bagi tanah kebun, tanah liat dan tanah pasir. Jadi kalau murid masih ingat, pada pembelajaran kita yang lepas, kita telah mempelajari 3 jenis tanah. Tanah apa murid-murid? Tanah kebun, tanah liat dan juga tanah pasir. Jadi hari ini kita nak lihat setiap jenis tanah ni apakah kandungan yang terdapat ya pada tanah-tanah ini. Jadi murid-murid, pembelajaran kita hari ini juga murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 86 dan 87. Di mana pada muka surat tersebut kalau murid perhatikan satu penyiasatan dijalankan ya untuk mengenal apakah kandungan yang terdapat pada tanah kebun, tanah liat dan juga tanah pasir. Okey, jadi kita perhatikan satu demi satu ya, apa kandungan yang terdapat pada setiap jenis tanah ini. Okey, kita perhatikan dulu tanah liat. Okey, kandungan yang terdapat pada tanah liat ialah apa? Tanah liat terdiri daripada butir tanah yang sangat halus ya. Kalau murid perhatikan kat sini, dia juga senang dibentukkan. Sebab dia sangat halus, sangat rapat. Okey. Manakala kandungan yang terdapat dalam tanah kebun. Kalau kita perhatikan banyak ya kandungan yang terdapat di dalam tanah kebun iaitu terdiri daripada ranting kayu, daun kering, batu kecil, haiwan kecil dan juga butir pasir. Okey, kelima-lima ni adalah kandungan yang terdapat di dalam tanah kebun. Okey. Dan yang akhir, okey, kandungan yang terdapat pada tanah pasir. Okey, tanah pasir terdiri daripada butir pasir dan juga batu kecil. Jadi murid-murid, kita ringkaskan ya. Okey, pemerhatian kita tadi dalam bentuk jadual. Okey, kalau murid perhatikan di sini, boleh tak murid lengkapkan jadual di sini? Apakah kandungan yang terdapat pada tanah liat, tanah kebun dan tanah pasir? Okey, kita bandingkan ya. Okey, kalau murid lihat di sini, tanah liat, kandungan yang terdapat pada tanah liat, ia terdiri daripada tanah yang sangat halus. Okey, tanah kebun, kandungan tanah yang terdapat pada tanah kebun, terdiri daripada ranting kayu, daun kecil, batu kecil, butir pasir dan juga haiwan kecil. Manakala kandungan yang terdapat pada tanah pasir, iaitu apa? Batu kecil dan juga butir pasir. Okey, daripada apa tadi gambaran yang kita tengok sebelum ni, cikgu dah ringkaskan dalam bentuk jadual. Okey. Di samping tu juga, okey, kalau murid perhatikan gambar di sini, kita juga boleh lihat kandungan tanah melalui lapisan ya, di mana kita masukkan tanah dengan air ya, dan kita goncangkan, biarkan seketika dan kita boleh lihat ya, akan terbentuknya lapisan pada setiap tanah. Jadi kalau murid lihat di sini, okey, lapisan yang terdapat pada tanah liat, dia akan terbentuk dua lapisan ya, iaitu butir tanah yang sangat halus di bahagian bawah sekali, dan manakala air yang kita campur dengan air tadi, dia akan terasing ya, dia akan terletak di bahagian yang atas. Jadi kalau murid perhatikan kat sini, okey, berdasarkan lapisan kandungan tanah liat ni juga kita boleh apa? Kita boleh lihat bahawa tanah liat ni terdiri daripada butir tanah yang sangat halus. Okey. Sama juga dengan tanah kebun. Okey, bila tanah kebun tu, okey, kita campurkan dengan air dan kita goncangkan, kita biarkan seketika, dia akan membentuk beberapa lapisan. Dan lapisan-lapisan yang terbentuk pada tanah tersebut adalah berdasarkan kandungan yang terdapat pada tanah tersebut. Kalau murid perhatikan, lapisan yang paling bawah sekali terdiri daripada batu kecil, okey,
Dan lapisan di atas batu kecil terdiri pada butir pasir. Okey, diikuti dengan haiwan reput dan juga tumbuhan reput. Tumbuhan reput tu di paling atas sebab dia ringan ya. Dia paling atas. So kandungan dia kita boleh nampak di bahagian yang paling atas. Manakala lapisan yang terdapat di dalam tanah pasir, kalau kita perhatikan di sini, okey, dan kita perhatikan bahagian yang paling bawah ni terdiri daripada batu kecil, diikuti dengan butir pasir, dan lapisan yang atas ni yang kita boleh lihat adalah air ya. Okey, jadi berdasarkan kepada pemerhatian lapisan kandungan tanah ni, apabila setiap tanah ni dicampurkan dengan air, kita juga boleh merumuskan apa kandungan yang terdapat pada setiap tanah tersebut. Jadi kalau murid perhatikan, lapisan ni sama dengan kandungan tanah yang kita lihat tadi ya. Okey, jadi cikgu harap murid boleh faham pembelajaran kita hari ini ya, iaitu kita nak lihat apakah kandungan yang terdapat pada setiap jenis tanah. Jadi murid-murid, kita perhatikan tugasan ya. Tugasan murid-murid hari ini di dalam buku aktiviti. Tugasan yang pertama di dalam buku aktiviti muka surat 59, di mana murid kena perhatikan ya, okey, jenis tanah dan juga kandungan yang terdapat pada tanah tersebut. Murid perhatikan apakah kandungan tanah yang ditunjukkan dan murid namakan, okey, jenis tanah tersebut. Okey, soalan dia ada soalan 1, 2 dan 3. Okey, pada tugasan yang kedua, muka surat 61, ni kandungan tanah yang kita lihat melalui lapisan tanah apabila kita campurkan dengan air. So, murid akan labelkan apakah lapisan yang terdapat pada setiap balang yang ditunjukkan pada gambar ini, dan murid akan namakan ya jenis tanah tersebut berdasarkan kandungan yang terdapat pada setiap lapisannya. Okey, manakala tugasan yang terakhir, tugasan yang ketiga, masih juga dalam buku aktiviti muka surat 62, di mana murid akan melihat gambar tersebut dan juga menamakan ya, okey, apakah objek-objek yang terdapat pada tanah tersebut, dan di akhirnya berdasarkan kandungan yang telah murid perhatikan di sini, murid kena namakan apakah jenis tanah ini. Okey murid-murid, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Berjumpa kembali kita pada kelas yang akan datang.